petang ni. Sebab cikgu ada target. Cikgu ada target. Takkanlah last kelas cikgu tak ada target. Mesti cikgu ada target. Okey. Jadi semua cikgu nak tanya, boleh ke cikgu nak mulakan kelas kita? Boleh. Tak dengar. Boleh ke cikgu nak mulakan kelas kita semua? Boleh. Okey. Okey, jadi last kelas nanti, ni dah last kelas. Maksudnya last minute yang terakhir, cikgu nak masing-masing buka kamera. Kita berselfie sikit. Kita berselfie sikit sebagai kenangan. Kita tak tahu, kita tak tahu. Nanti kan kamu dah form 3, kamu dah tak masuk kelas cikgu dah. Mungkin ni last kenangan dengan yang cikgu yang terakhir. Okey. Jadi cikgu tanpa melengahkan masa, sekarang dah pukul 2.54, cikgu nak teruskan kepada kelas kita. Kita hari ni kita nak banyak bermain dengan koordinat. Daripada koordinat tu insya-Allah lah kamu boleh faham. Apa yang cikgu terangkan untuk kelas ni, kalau kamu faham betul-betul, kamu memang jelas dah. Sebab apa? Sebab cikgu susun tau lesson cikgu. Cikgu tak bagi berterabur. Yang kamu belajar hari ni, kamu kena ingat, kamu jumpa balik dekat form 4, kamu jumpa balik dekat form 5. Yang ambil NMAT, confirm kamu jumpa balik dekat NMAT. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan mulakan insya-Allah lah kelas kita ni hari ni banyak main dengan graf. Jadi kamu kena tengok dekat depan. Okey, yang tu worksheetnya cikgu dah bagi pada minggu lepas lagi. Cikgu harap masing-masing sempat print lah. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu 3 benda hari ni. Dengar ke suara cikgu? Nak dengar sikit? Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey. 3 benda je cikgu nak ajar ni. Yang pertama cikgu nak ajar kamu keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan. Yang kedua cikgu nak kamu keluarkan graf. Yang ketiga kita akan selesaikan semua berkaitan dengan koordinat. Itu je. Kalau kamu faham apa yang cikgu cuba terangkan ni, orang kata memang easy peasy lah. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya yang pertama, keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan ni cikgu dah ada ajar dah semalam. Cumanya cikgu sempat beberapa soalan je. Okey, jadi kita pergi kepada review writing linear equation. Kita pergi kepada writing linear equation. Okey, hari ni kita akan proceed kepada beberapa soalan. Cikgu, sebab apa cikgu tunjuk ni? Cikgu nak tunjuk kaitan. Cikgu nak bagikan kamu nampak dia punya kaitan. Okey, jadi kelas kita, bahagian pertama untuk kelas kita, cikgu akan keluarkan dia punya persamaan daripada dia punya graf. Senang je, cikgu dah ajar dah semalam. Okey, ini adalah graf kita semua. Ini adalah graf kita. Graf kita, kita nak keluarkan persamaan. Persamaan yang kita kena pakai bila berkaitan dengan graf adalah cikgu nak kamu biasakan menggunakan persamaan kecerunan. Persamaan kecerunan adalah Y sama dengan MX tambah C. Daripada persamaan kecerunan, 2 je nilai yang kamu kena cari. Satu M. M tu dia punya kecerunan. Dan lagi satu adalah nilai C. C tu adalah pintasan Y dia. Kenapa cikgu tak pakai persamaan pintasan? Sebab bukan semua situasi yang kamu boleh guna pada persamaan kalau dia pintasan. Kalau dia kecerunan, persamaan kecerunan, tak kisah. Kamu boleh guna, kamu boleh pakai dekat semua keadaan dalam graf tu. Okey. Jadi dekat sini kita akan proceed kepada mengeluarkan dia punya persamaan kecerunan daripada kita punya graf. Okey. Jadi dekat sini 2 nilai yang kita kena cari. Yang pertama M. M tu kecerunan. Kecerunan tu pakai formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Apa tu Y2, apa tu Y1, apa tu X2, apa tu X1? Itu adalah koordinat. Jadi nak cari koordinat, kamu kena cari titik dia dulu.
pilih titik koordinat yang jatuh dalam keadaan tepat. Cikgu akan tunjukkan mana contoh yang tak jatuh pada dalam keadaan tepat. Tengok kepada yang warna merah. Ini warna merah. Kalau kita tengok dekat sini, dia jatuh pada koordinat yang tepat, pada X. Kita boleh terus ambil X dia 3. Tapi dekat Y dia akan keliru sikit. Ini adalah 3. Ini adalah 4. Jadi koordinat Y dia jatuh antara 3 dengan 4. Berapa? 3 nak ke 4 dia banyak nilai dia. 3.1, 3.2, sampai 3.4, sampai 3.6, sampai 3.9. Berapa kalau tengah-tengah ni? Jadi sebab tu cikgu nak kamu elakkan bila dia jatuh dekat tengah-tengah. Jelas semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi titik koordinat yang kamu boleh ambil adalah titik koordinat yang warna hijau. Warna hijau dia jatuh dekat tepat. Ni 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 jatuh dekat tepat. Banyak. Kenapa kita nak ambil yang susah kalau kita boleh pilih yang mudah? Okey. Jadi kita akan pergi kepada koordinat yang pertama. Cikgu akan tunjukkan kepada yang warna hijau. Cikgu pilih 2 koordinat sahaja. Ini koordinat A kita. Ini koordinat B kita. Dekatnya cikgu. Dekat pun betul. Tak ada masalah. Okey, jadi dekat A kita, X kita jatuh dekat 4. Y kita jatuh dekat 4. Koordinat A 4,4. Cikgu keluarkan. Koordinat A kita adalah 4,4. Okey, seterusnya kita pergi kepada koordinat B. Koordinat B, X kita jatuh dekat 2, Y kita jatuh dekat 3. Jadi dekat sini koordinat B kita, X kita 2, Y kita 3. Kita tulis B kita 2,3. Okey. Jadi ada soalan tau cikgu dapat. Soalan daripada kawan kamu. Cikgu dah habis kelas kan? Oh, bagus soalan dia. Soalan dia adalah sekarang kita nak tetapkan koordinat mana koordinat pertama dengan kedua. Jawapan menjawab kepada soalan tu tak kisah. Apa maksud cikgu tak kisah? Okey, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan satu persatu. Kamu tinggal tengok, fahamkan dan salin. Yang pertama sekali cikgu pilih, cikgu pilih A, B ni. Cikgu pilih A tu sebagai koordinat pertama. Bila cikgu pilih A sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. B cikgu pilih sebagai koordinat kedua, dia akan jadi X2, Y2. Masukkan dalam kita punya formula. Masukkan dalam kita punya formula. Formula kita Y2 tolak Y1. Y2 kita adalah 3. Jadi M sama dengan 3. Tolak Y1. Y1 kita 4. Per X2. X2 kita 2. Tolak X1. X1 kita 4. Habis. Kita tolak 3 tolak 4. Dapat negatif 1. 2 tolak 4. Dapat negatif 2. Jadi dekat sini M kita adalah 1/2. Dah jumpa dah nilai M? Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pula. Tadi cikgu pakai A tu sebagai koordinat pertama. Sekarang cikgu nak pakai A ni sebagai koordinat kedua. Jadi kat sini dia akan jadi X2, Y2. B dia akan jadi koordinat pertama. Jadi dia akan jadi X1, Y1. Nak selesaikan macam mana? Sama je, masukkan je dalam formula M sama dengan Y2 tolak Y1. Y2 kita 4 tolak Y1 kita 3. Per X2 tolak X1. X2 kita 4 tolak X1 kita 2. M sama dengan 4 tolak dengan 3. 4 tolak dengan 3. 4 tolak dengan 3 dapat 1. 4 tolak dengan 2 dapat 2. Jadi dekat sini ikutlah kamu nak pakai A tu sebagai koordinat pertama ke kedua ke, B tu sebagai koordinat pertama ke kedua ke. Yang penting adalah kamu punya titik koordinat kena tepat. Itu yang pertama.
Yang kedua, kamu kena masukkan nilai dengan betul. Sebab apa? Sebab kalau kamu betul, dua-dua tu ikutlah jawapan dia tetap sama. Ikutlah kamu nak pakai koordinat yang mana untuk cari nilai kecerunan. Jadi tak ada soalan dah dekat situ. Cikgu harap jelas untuk bahagian kecerunan. Jelas ke untuk kecerunan? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, dekat C. C itu adalah pintasan. Kita tengok dekat sini, ini adalah nilai pintasan dia. Dia tunjuk 2. Maksudnya dekat sini, C dia sama dengan 2. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat dia punya persamaan. M kita adalah 1/2. C kita adalah 2. Y sama dengan M. X tambah C. Masukkan nilai M 1/2. X tambah C. C kita 2. Okey, cikgu nak nasihatkan semua. Bila kita nak buat macam ni, X ni 1. Y sama dengan 1/2. X tambah 2. Ni betul. Y sama dengan 1/X. Tak, per 2 tambah 2. Ni betul. Kalau kamu buat 1/2 X dekat belah bawah tambah 2, ini salah. Jadi apa yang betulnya? X ni kamu boleh buat dia tepi 1/2 atau dia dekat belah atas. Kalau kamu buat dia X dekat bawah, kamu punya persamaan tu salah. Sebab apa? Hukum indeks bila kamu naikkan dia ke atas, dia akan jadi X kuasa -1. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, kita cuba buat beberapa soalan untuk kita keluarkan persamaan yang tepat. Okey, jadi daripada soalan yang cikgu tunjuk, cikgu proceed kepada soalan apa kita tak pernah buat lagi. Cikgu pun lupa dah. Okey, kita proceed kepada soalan nombor 7. Tak apalah buat je. Okey, jadi soalan nombor 7 masing-masing boleh cuba selesaikan. Keluarkan dia punya persamaan garis lurus. Boleh ke semua? Boleh. Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kejap. Cikgu nak tengok. Okey. Nah, cuba keluarkan dia punya persamaan garis lurus. Okey, cuba buat semua. Tak buat nanti tak faham nanti. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Dah siap hantar kat cikgu? Okey, bagus. Cikgu dah dapat jawapan dah. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu.
Okey, lagi 1 minit. Tepat pukul 3.10 cikgu terus tunjukkan. Cuba buat semua. Okey, bagus. InsyaAllah betul. Okey, bagus. Assalamualaikum cikgu. Okey, bagus Amni Samsuri. Tak apa, buat je. Cikgu tunggu. Okey, bagus Dihani. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan kita punya garis lurus. Okey, boleh ke semua cikgu nak mula buat dekat depan? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, ingat benda ni senang je. Kita bila kita nak buat kita punya garis lurus, yang tengah buat boleh je terus buat. Yang tengah buat boleh je terus buat, boleh terus selesaikan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Yang dah buat boleh check. Cikgu nak buat cikgu nak buat dekat depan. Boleh ke semua cikgu nak buat ni? Hai, mana Boleh. orang? Boleh. Okey, baik. Okey, yang pertama kita nak keluarkan dia punya garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Apa yang kita nak kena cari? Kita nak kena cari M dia dan kita nak kena cari C dia. Macam mana nak selesaikan tu? Okey, yang pertama kita tengok kepada nilai M dia. Nilai M dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cari dua koordinat yang kamu rasa kena tepat. Dekat sini cikgu nampak sini kena tepat. Dekat sini cikgu nampak sini pun kena tepat. Ikutlah koordinat mana yang kamu nak pilih. Jadi dekat sini koordinat yang pertama cikgu pergi kepada koordinat A. X dia jatuh pada -2. Y dia jatuh pada -2. Itu adalah A. Untuk B, X dia adalah 1. Y dia adalah ini -1, Y dia adalah 1. Okey, jadi kita dah jumpa dua jenis koordinat. Kita nak selesaikan dia punya garis lurus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita cari nilai M dia. A, dia akan jadi koordinat pertama. Bila dia jadi koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. B jadi koordinat kedua. Bila dia jadi koordinat kedua, dia jadi X2, Y2. Masukkan dalam kita punya formula, M sama dengan Y2 kita 1, tolak Y1. Y1 kita -2. Per X2. X2 kita -1, tolak X1. X1 kita -2. M sama dengan negatif dengan negatif, dia jadi positif. 1 tambah 2 dapat 3. 1 negatif dengan negatif dapat positif. Jadi -1 positif 2 dapat 1. M kita sama dengan 3. Selesai untuk M. Jelas ke semua untuk M? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita proceed pula kepada C. C itu adalah kita punya pintasan Y. Pintasan Y dekat sini kita check dekat kita punya Y kita. Dekat kita punya garis lurus kat mana dia potong? Oh, dia potong dekat 4. Automatik C kita sama dengan 4. Masukkan dalam kita punya persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M kita 3. X tambah C kita 4. Tulis 4. Ini jalan kerja kita. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh yo. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cuba lagi satu soalan. Kita cuba lagi satu soalan. Soalan pertama ke soalan kedua? Okey, tak apa. Kita proceed kepada soalan yang kedua.
Okey, daripada contoh yang cikgu bagi tadi, daripada soalan yang kamu dah buat tadi, cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Cuba buat. Ni dah last dah. Lepas tu cikgu pergi kepada nak buat graf garis lurus pula. Okey, cuba selesaikan. Cuba buat tau, tak buat nanti tak faham nanti. Okey, cek. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey, buat kan. Cikgu tunggu kat WhatsApp Cikgu, boleh ke koordinatnya kosong-kosong? Cikgu mute? Boleh. Boleh? Boleh. Tu kosong-kosong tu? Boleh. Betul. Serasa. Cikgu. Okey. Cuba selesaikan. Okey, bagus. Dah dihantar dah dekat cikgu. Salah tak apa. Salah kita boleh baiki. Baiki sekarang daripada baiki masa periksa nanti. Kamu dah nak exam ni. Masuk-masuk cuti sekolah dah nak exam dah. Jadi gunakan peluang ni. Okey. 1 minit lagi. Tepat pukul 3.20 cikgu tunjuk Cuba buat cikgu bagi masa untuk masing-masing selesaikan. Bagus. Terus hantar.
Okey, tempat 3.20. Cikgu terus buat. Maaf kalau salah, tak apa. Salah tu maksudnya kita dalam proses belajar. Jangan risau. Okey, pukul 3.20 sudah. Okey. Jadi cikgu nak selesaikan dah soalan dekat depan, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu akan mula selesaikan soalan nombor 2 dan kamu kena faham. Inilah soalan yang terakhir untuk daripada graf kepersamaan. Masa kita bergerak, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan cuba selesaikan. Okey, jadi untuk untuk selesaikan ni kita pakai koordinat y sama dengan mx tambah c. Cari nilai m. M adalah kecerunan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Apa x2, apa y2 semua tu? Cari koordinat yang tepat. Contohlah macam Akasha tanya tadi. Ini dikira sebagai koordinat yang tepat. Sini adalah 0, 0. Kemudian ni koordinat yang tepat. X dia jatuh dekat -3, Y dia jatuh dekat 5. Jadi koordinat kita sekarang X dia -3, Y dia 5. Ini A, ini B. Jadi kita namakan ini X1 ni Y1, ini X2 ni Y2. Ingatlah, tak kisahlah di hujung sekalipun, asalkan dia jatuh dekat tepat, kamu kena ambil dia. Nak elakkan salah. Okey, kita selesaikan. M sama dengan Y2. Y2 kita 0 tolak. Y1 kita 5. Per X2. X2 kita 0 tolak X1. X1 kita -3. Selesaikan 0 tolak 5 dapat -5. Negatif dapat +3. M kita adalah -5/3. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula nilai C. C kita adalah, kita tengok dekat sini, C kita jatuh betul tepat dekat kita punya Y. C kita dekat sini adalah 0. C apa? C ni adalah pintasan Y. Dia potong dekat mana? Dia potong betul-betul tepat pada 0. Jadi kita dah jumpa. Jadi kamu janganlah faham. Jangan faham C tu mesti kena ada nilai. Jadi dekat sini cikgu tunjuk satu contoh. Y sama dengan mx tambah C. Y sama dengan M. M kita -5/3. X kita adalah X. C kita 0. Inilah kita punya kecerunan garis lurus. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Habis dah. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Cik, kalau saya buat yang bawah tu boleh? Apa? Yang saya buat bawah tu. Koordinat dia 3 dengan -4. Boleh. Bukan negatif -4 lima. tu, -5. Boleh. Tak ada masalah. Betul juga. Kamu akan dapat kecerunan yang sama juga. Kalau kamu dapat kecerunan berbeza, maksudnya ada salah dekat kamu punya pengiraan. Saya A ambil yang bawah tu, B ambil yang atas. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Dapat lain ke? Tak. Sama kan? Boleh. Semua tak ada masalah. Ikutlah koordinat mana pun, kamu akan dapat koordinat yang sama juga. Dia dikira lain betul. Dapat lain. Oh, dapat lain? Okey, cikgu tunjuk. Okey. Kita pergi kepada yang belah bawah. Kita pergi kepada Akasha pakai koordinat X kita 3, Y kita -5. Okey. Jadi Akasha ambil apa? A yang atas ni ke? A yang atas. Okey, cikgu buat X1, Y1, cikgu buat X2, Y2. Okey, cikgu buat dekat sini. X
M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. M sama dengan Y2. Y2 kita negatif 5 tolak Y1. Y1 kita 5. Per X2. X2 kita 3 tolak X1 kita negatif 3. Jadi dekat sini M sama dengan negatif 5, negatif 5, negatif 10. 3 tambah 3 kita dapat 6. Bahagi kecilkan dengan sifar 2. Dekat sini negatif 10 bahagi 2 kita dapat negatif 5. 6 bahagi 2 dapat 3. Sama. Ha. Okey. Salah buat. Ha. Dia ingat semua orang kena ingat. Tak kisah koordinat mana yang kamu pilih. Tak kisah koordinat pertama mana jadi koordinat pertama ataupun koordinat mana jadi koordinat kedua. Yang penting dua benda. Benda yang pertama adalah koordinat kamu kena betul dan tepat. Koordinat kena betul dan tepat. Kalau salah ini terus salah. Yang kedua, koordinat dah betul dah tepat dah. Salah pada formula. Masukkan nilai dengan betul. Masukkan nilai pada formula dengan betul. Okey, habis dekat sini. Habis dekat sini. Habis. Okey, selesai. Jadi, cikgu nak teruskan kita punya lesson daripada tadi kita belajar daripada graf keluarkan dia punya persamaan. Sekarang kita nak belajar daripada persamaan keluarkan kepada dia punya graf. Okey. Jadi kita pergi kepada kita punya soalan dekat sebelah ni. Cikgu akan ajar kamu cara nak buat. Okey. Tengah tengok ke yang lain? Nak dengar suara sikit? Okey, baik. Tengok. Okey, baik. Senang je. Okey, nak keluarkan dia punya garis lurus adalah kamu yang pertama ikut step cikgu. Assume X. Assume nilai X. Jadi nak assume nilai X yang cikgu boleh bagi baguslah, yang paling bagus X sama dengan kosong. Lepas tu kamu pilihlah lagi satu X tu sama dengan apa, tak kisah. Jadi dekat sini cikgu buat X sama dengan 1. Okey, lepas kita assume nilai X, daripada nilai X cari nilai Y. Lepas kita jumpa nilai Y, kita dapatkan dia punya koordinat. Dapatkan koordinat. Okey, cikgu akan tunjukkan depan. Step cikgu dah bagi. Step cikgu dah bagi. Ini adalah step kita. Ini adalah step kita. Okey, sekarang apa yang cikgu cakap? Daripada persamaan ni, Y sama dengan negatif 2X tolak 2. Ni persamaan kita. Kita nak buat garis lurus. Assume nilai X. Assume ni maksudnya apa dalam bahasa Melayu? Assume ni maksudnya Cari. Bukan cari. X ni maksudnya kita anggap. Kita assume lah. Assume. X sama dengan kosong. Jadi bila X sama dengan kosong, ambil kita punya garis formula tadi. Negatif 2X. Cikgu buat betul-betul. Negatif 2X tolak 2. X kita kosong. Masukkan kosong. Negatif X ni dalam kurungan. Negatif 2 darab dengan kosong, kita dapat kosong. Jadi Y kita negatif 2. Kita dah assume nilai X. Kita dah dapatkan nilai Y. Kita dapatkan dia punya koordinat. X kita kosong. Y kita negatif 2. Mana koordinat kita? X kita kosong. Y kita adalah negatif 2. Tengok ni. X kita kosong. Y kita negatif 2. Carilah mana X kosong, mana Y kita negatif 2. Dia jatuh dekat sini. Jelas ke semua? Ni koordinat kita. Ini A, contoh A. Boleh tak? Boleh faham macam mana cikgu dapat koordinat A? Cikgu, X tu memang kena kosong X dia tak kisah kamu nak pilih berapa. Tak kisah kamu nak pilih 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, tak kisah. Tapi cikgu bagi hint dekat sini. X tu nak dapatkan yang mudah, pengiraan yang mudah, kamu assume dia kosong. Itu yang pertama lah. Assume ni maksudnya cikgu tak tetapkan dia kosong dengan 1. Kamu boleh pilih 2 dengan 4. Kamu boleh pilih negatif 2 dengan 5.
Tapi kamu kena pilih 2 nilai. Jelas? Boleh faham? Okey ke? Hai, okey ke semua? Jelas. Okey ke? Faham Okey, pun. kenapa kita kena pilih assume 2 nilai X? Sebab kalau kita assume 1 je nilai X, kita tak tahu garis lurus kita ke mana. Dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Tapi bila kita pilih 2 garis lurus, dia boleh tetapkan lagi satu marking point. Contoh, sekarang cikgu pilih X sama dengan 1. Cikgu pilih X sama dengan 1. Bila cikgu pilih X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2X tolak 2. Ini kita assume. Step pertama. Step kedua, kita cari nilai Y. Y sama dengan negatif 2, X kita 1, masukkan dalam X. Negatif 2. Y sama dengan negatif 2 darab 1, negatif 2. Negatif 2. Dekat sini kita dapat negatif 4. Jadi, kita dah jumpa step yang kedua. Cari nilai Y. Step yang ketiga adalah koordinat. Koordinat B kita apa? X kita 1, Y kita negatif 4. Cari dalam kita punya graf. X kita 1, mana X kita 1? Okey, ni X kita 1. Ni X kita 1. Ni X kita 1, Y kita jatuh pada negatif 4. Jadi inilah tempat kita pangkah. Bila dah ada 2 tempat kita pangkah, senanglah untuk kita buat garis lurus. Kita pastikan garis lurus kita kena pada 2-2 nilai koordinat tu. 2-2 tempat kita pangkahkan. Boleh faham ke contoh cikgu tunjuk ni? Jelas ke Boleh. semua? Jelas. Tihani, jelas ke Tihani? Jelas, Boleh jelas. faham? Boleh. Okay. Akasha, jelas ke Akasha? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Ada soalan nak tanya kat sini? Boleh faham ke? Tak ada Okey, kita pergi kepada sesi latihan. Okey semua, cikgu nak pergi kepada sesi latihan, boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada sesi latihan. Okey, jadi sesi latihan kita cuba selesaikan nombor 2. Cuba buat nombor 2. Daripada soalan yang cikgu tunjuk tadi, daripada contoh yang cikgu tunjuk tadi, cuba selesaikan. Cari dia punya garis lurus daripada persamaan dia. Mana persamaan dia? Ni persamaan dia daripada nombor 2 dekat sini. Okey, cuba selesaikan dia punya garis lurus. Tak dapat tak apa, cikgu tunjuk. Yang salah apa? Yang salahnya tak mencuba. Okey, cuba. Cuba selesaikan. Cuba buat semua. Cuba selesaikan
Betul ke cikgu? Nanti cikgu tunjuk siapa yang dah print mudah sikit nak buat. Okey, cikgu bagi masa lagi 3 minit. Cikgu bagi masa lagi 3 minit. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah. Okey, 2 minit lagi. Cikgu buat semua, nanti tak faham nanti. Tak ada, tak masuk benda ni. Okey, 1 minit lagi. Tidur. Okey, bagus. Pandai. Jadi habis sudah masa yang diberikan Amni Samsurianta. Bagus, bagus. Okey, jadi cikgu akan mula tunjuk dekat depan. Boleh ke semua cikgu nak tunjukkan soalan ni dekat depan? Boleh. Boleh. Okey, boleh Aduh, semua ngantuk ni. Okey, baik. Okey, jadi kita nak pergi kepada membuat garis lurus. Kamu kena faham, ada tahu soalan suruh kamu lakarkan garis lurus. Ingat step cikgu. Y, step pertama kita assume kita punya nilai X. Assume kita punya nilai X. Okey, yang kedua, lepas kita assume kita dapatkan nilai Y. Dapatkan nilai Y. Dan yang ketiga, kita ambil koordinat. Koordinat mesti dalam bentuk X, Y. Assume nilai X. Assume nilai X yang pertama, cikgu buat X sama dengan 0. Bila cikgu dah buat X sama dengan 0, ambil persamaan kita Y sama dengan negatif X tolak 2. X ni 0, gantikan ke dalam tu. 0 tolak 2. Dah dapat 0, kita dapat Y sama dengan negatif 2. Inilah antara sebab bila kita buat assume X sama dengan 0, kita terus dapat nilai Y. Jadi bila X 0, Y sama dengan negatif 2. X 0, Y sama dengan negatif 2. Ini koordinat A kita. A kita, A 0, Y kita negatif 2. Ini adalah koordinat A. Itu je. Tak susah pun. Tak susah pun. Okey, yang seterusnya cikgu assume X sama dengan 1. Bila cikgu assume X sama dengan 1, Y sama dengan negatif X tolak 2. Masukkan 1 ke dalam X. Y sama dengan negatif 1, negatif 2. Jadi kita dapat negatif 3. Apa koordinat dia? Koordinat dia bila X kita 1,
Y kita negatif 3. Jadi ni B kita. Jadi bila X kita adalah 1, Y kita adalah negatif 3. Jadi dekat sini kita dapat dia punya koordinat untuk B. Ini adalah koordinat B kita. Jadi bila kita dah dapat, kita buatlah, kita lakarkanlah satu garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu, jelas. Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi, kita akan proceed kepada kita punya kelas. Kita akan proceed kepada kita punya kelas. Kita akan check daripada kita punya graf, daripada kita punya graf, kita akan cari nilai Y ni. Contoh, contoh. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya kamu semua. Okey, daripada kita punya persamaan nak pergi kepada silap. Daripada kita punya graf nak pergi kepada persamaan. Semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Okey, jadi dekat sini cikgu ada tunjuk dah beberapa contoh. Cikgu tunjuk dah. Nak cari M, nak cari C, semua cikgu tunjuk. Okey, lepas tu dekat sini kita akan pergi kepada daripada persamaan pula kita nak pergi buat graf dia. Kat sini jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu satu benda, iaitu perkaitan antara koordinat. Okey, kita daripada graf ni, kita boleh cek. Kita boleh cek. Contoh, ini graf garis lurus kita. Ini graf yang kamu dah buat tadi. Okey, bila cikgu cakap, X sama dengan negatif 3, berapakah nilai Y? Y dia sama dengan berapa? Yang pertama, kamu boleh selesaikan soalan ni dengan kaedah persamaan. Kaedah persamaan. Macam mana kaedah persamaan ni? Kamu ambil sama dengan Y tolak 2X ni. Kamu ambil dia, kamu selesaikan ikut dia punya persamaan. Contoh, ni kan kita punya persamaan. Y sama dengan negatif 2X tolak 2. Kita nak dapatkan dia punya Y. Masukkan negatif 3 ke dalam X. Negatif 2 darab negatif 3 tolak 2. Y negatif 2 darab negatif 3. Kita dapat 6. Tolak dengan 2. Y sama dengan 3. Jelas ke sini? Boleh faham? Cikgu, salah kira. Bukan 4 je. Mana? Oh, 6 tolak 2. Sorry. 4. Sorry. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Saja cikgu ingat kamu mengantuk. Okey, ada soalan kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Lagi satu kaedah, kita boleh guna X sama dengan 3 ni menggunakan kaedah graf. Macam mana cikgu nak dapatkan pakai kaedah graf? Contoh, X sama dengan negatif 3. Berapa nilai Y dia? Tengok, X sama dengan negatif 3. Cikgu tarik X dia 3. X dia negatif 3 dekat mana ni? X dia negatif 3 dekat sini. Cikgu tarik sampai kepada graf. Cikgu akan sampai dekat graf tu, cikgu pergi dekat Y dia. Okey, cikgu akan dapat Y dia sama dengan 4. Jadi, Y dia sama dengan 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jadi, bila kita nak tahu sesuatu titik koordinat yang kena pada graf, dia mesti dapat nilai yang sama. Sebagai contoh, koordinat yang kena pada graf adalah bila kamu tarik ke atas, contoh kamu tarik ke atas, bila X sama dengan negatif 4, Y dia mesti 6. Maksudnya koordinat kita adalah X kita negatif 4, Y kita mesti 6. Kalau yang ni, X kita mesti negatif 3, Y kita mesti 4. Jelas? Boleh faham ke sampai sini?
Boleh ke? Okey. Maksudnya koordinat yang kena pada graf, koordinat yang kena pada graf mesti nilai kita dapat daripada kita punya persamaan. Sebab tu cikgu tunjuk tadi daripada persamaan ni, cikgu masukkan X sama dengan -3, Y dia berapa? Y dia dekat sini adalah 4. Jadi bila cikgu cek kalau dalam graf X sama dengan -3, cikgu bawa tarik ke atas. Y dia adalah 4. Okey, cikgu nak cek -4 betul ke Y dia 6? Boleh, boleh. Kita ambil kita punya persamaan. Y sama dengan -2, X tolak 2. Okey, sekarang kita nak cek. X dia -4, betul ke Y dia 6? Masukkan X sama dengan -4. Kita masukkan Y sama dengan -2 darab -4 tolak 2. -2 dengan -4, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 8. 8 tolak 2Y sama dengan 6. Jadi yang kita dapat tadi sama-sama macam ni. Jelas semua? Boleh faham? Jelas. Okey ke? Okey ke semua? Hai, mana orang? Okey. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu akan ajar kamu nak cek sama ada koordinat tu kena ke tak pada graf. Okey, cikgu ajar. Cikgu ajar. Relax dulu. Okey, cikgu ajar kamu cara nak cek dia kena pada tak. Tentukan sama ada titik ni kena ke tak pada kita punya garis lurus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita nak tengok dia punya koordinat. Kita nak tengok koordinat M ni kena ke tak pada garis lurus. Cikgu keluarkan M kita. M -4,3. Kita punya garis lurus mana? Ini maklumat tentang koordinat kita. Kita nak cek dengan persamaan garis lurus kita. Persamaan garis lurus kita adalah ni. Y sama dengan 2X tambah 16. Jadi cara nak cek macam mana? Okey, kita tengok koordinat kita. X, dia -4. Jadi apa yang kita kena buat? Guna nilai X tu. Bila X kita adalah -4, berapa nilai Y dia? Okey, ambil kita punya persamaan garis lurus ni. Masukkan X dia. Y sama dengan 2X tambah 16. X kita kan -4. Masukkan Y sama dengan 2 darab X. X kita -4 tambah 16. Kita tekan kalkulator. Tolong cikgu tekan kalkulator. 2 darab dalam kurungan -4 tambah 16. Dapat berapa? -8. Dapat berapa? -8. Ya ke -8? -8. 8. 8. 8. Jadi 8. Jadi dekat sini kita dapat 8. Koordinat dia bila kena pada graf adalah kalau X kita -4, bila X kita -4, yang kena pada kita punya garis lurus, Y dia adalah 8. Jadi kalau kita cek M kita ni, X dia adalah -4, Y dia 3. Jadi dekat sini kita cakap apa? Koordinat M tidak kena pada garis lurus. M tidak terletak pada garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Okey, bagus. Ini adalah soalan A. Tak faham juga, cikgu tunjuk soalan B. Ini soalan B kita. N kita adalah 1,18. Garis lurus kita Y sama dengan 2X tambah 16. Daripada koordinat N, ini X, ini Y. Bila X kita 1, X sama dengan 1, masukkan dalam ni, Y sama dengan 2 darab 1 tambah 16. Kita tekan kalkulator. 2 darab 1 tambah 16. Dapat berapa? 18. 18. Jadi koordinat yang kena pada garis lurus apabila kita cek X kita 1, Y kita 18. X kita adalah 1, Y kita 18. Kita cek sama tak macam N? Okey, kita cek balik dekat N kita. Oh, sama. Bila sama,
Bila nilai y dia sama nilai y sama, maksudnya koordinat n terletak pada garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke boleh? Boleh. Okey. Itu cara kita nak check sama ada dia terletak ataupun tak pada kita punya garis lurus. Sekarang ni dengan masa yang ada, cuba rujuk contoh A dan B yang cikgu buat, cuba selesaikan C dan D. Cuba buat kan? Boleh ke semua cuba selesaikan? Boleh ke? Okey. Boleh. Baik. Cuba buat Tak ada graf tak apa, tak apa. Bagus, pandai dah tu. Bagus. Okey, bagus. Terbaik. Buat tahu orang semua, tak buat nanti tak faham nanti. Okey, bagus. Iya, betul. Kenapa kuning sangat ni? Lampu kuning Okey. Okey, bagus, pandai. Siapa ada soalan tanya je tau. Tanya je. Mungkin soalan kamu boleh jadi berguna untuk kawan-kawan ke, bagi-bagi penjelasan kepada kawan-kawan. Cuba buat semua. Dah siap hantar kat cikgu. C dan D. Buat C dan D. Dia tanya. Dah siap. Oh, cepatnya. Bagus. Okey, bagus-bagus. Hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu. Okey. Cikgu bagi masa lagi 3 minit. Okey, bagus. Cikgu perlu tulis persamaan ke? Kalau dalam exam nanti, kamu kena tulis. Adakah koordinat tu terletak ataupun tak pada garis lurus tu? Kena tulis. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi.
Okey, bagus. Terbaik. Tepat pukul 3.50 cikgu akan mula selesaikan eh. Bagus, bagus, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi yang tengah buat boleh je terus buat, yang dah siap boleh cek jawapan dengan yang cikgu dah buat yang nak buat ni. Okey, kalau kamu tak faham boleh tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan C dan D. Okey, boleh ke semua cikgu nak buat C dan D? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan C dan D. Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak mula buat C dan D? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, soalan C, koordinat dia adalah koordinat P. P negatif 8,0. Maksudnya apa? Bila X dia negatif 8, kita ambil maklumat dekat X dia. X dia adalah negatif 8. Apa yang kita nak kena cek? Kita nak kena cek dengan garis lurus dia. Y sama dengan 2X tambah 16. Gunakan maklumat X dia. X dia negatif 8, kita cek. Y sama dengan 2, masukkan negatif 8 tambah 16. Y sama dengan 2 darab negatif 8 dapat negatif 16 tambah 16. Y sama dengan 0. Jadi koordinat kita dekat sini bila X kita negatif 8, Y kita 0. Jadi bila kita cek dengan koordinat P, jadi nilai Y kita adalah nilai yang sama. Y kita dapat dekat sini adalah 0 dan dekat sini Y dia 0. Jadi bila sama maksudnya P terletak pada garis lurus. Itu sahaja. Ada yang salah lagi. P terletak pada garis lurus. Ini jawapan dia. Siapa buat macam ni, full mark. Habis. Untuk soalan D, kita tengok kepada soalan D. Koordinat Q. Q kita negatif 5,8. Garis lurus kita adalah Y sama dengan 2X tambah 16. Jadi kita comparekan. X kita negatif 5. Masukkan X sama dengan negatif 5 ke dalam kita punya persamaan. Y sama dengan 2. X kita negatif 5 tambah 16. Kita tekan kalkulator 2 darab negatif 5 dapat negatif 10 tambah 16. Y ni adalah 6. Jadi bila X kita negatif 5, daripada persamaan ni kita cek Y ni sama dengan 6. Yang kena pada garis lurus adalah negatif 5,6. Jadi kita cek Y dekat sini adalah 8. Bila dia lain, sini 8, sini 6. Maksudnya Q tidak terletak pada garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. 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 Okey, inilah cara nak cek dia terletak ke tak pada garis lurus tu. Okey, kita cuba buat dua soalan yang terakhir. Kita cuba buat dua soalan yang terakhir. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Tak bestlah soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, cuba selesaikan A dan B. Tadi kita cek. Tadi kita cek kalau persamaan dia dalam persamaan kecerunan. Ini persamaan kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kita nak cek kalau dia dalam keadaan persamaan pintasan. Okey. Kalau dia dalam keadaan persamaan pintasan, macam mana nak selesaikan? Cikgu akan buat A. Cikgu akan selesaikan A. A, koordinat M dia 2,0. Jadi, persamaan garis lurus dia apa? X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, dekat sini kita dapat X kita 2. X sama dengan 2. Masukkan 2 tu ke dalam X.
2/2 tambah Y per 3 sama dengan 1. 2/2 dapat 1 tambah Y per 3 sama dengan 1. 1 pindah ke sebelah. 1 pindah ke sebelah. 1 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Negatif 1. Y per 3. 1 tolak 1 dapat kosong. Y per 3 sama dengan kosong. Cikgu sambung dekat sini. Y per 3. Bila cikgu pindahkan Y per 3, darab jadi sebelah bahagi. Kosong bahagi 3, Y sama dengan kosong. Jadi, bila X kita 2, Y kita adalah kosong. Kita cek balik dengan koordinat M kita. Jadi, dia adalah sama. Nilai Y dia dekat sini kosong. Nilai Y dia dekat sini kosong. Maksudnya apa? M terletak pada garis lurus. Jelas ke semua jalan kerja cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Nak dengar suara sikit. Mana yang lain ni? Jelas ke untuk 3A? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni dengan masa yang ada, cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Cikgu bagi masa 4 minit. Cuba selesaikan B dan C. Cuba buat tak faham tanya cikgu jangan diam. Sama-sama. Okey. Ismukri dapat tak tu Ismukri? Dapat. Okey. Tihani dapat ke B dan C tu? Dapat. Okey. Cuba selesaikan semua. Jangan risau. Cikgu tolong nanti.
Okey, bagus. Hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Nurul Syifa. Syifa dapat tak tu? Okey, cikgu bagi extra 2 minit Masing-masing boleh siap dan hantar kat cikgu Okey, cuba buat. Okey, bagus. Bagus. Hantar kat cikgu semua. Takut masa singkat sangat kan. Okey, cuba buat. Siapa-siapa ada soalan boleh tanya je cikgu. Akasha ada soalan ke nak tanya Akasha? Okey, bagus. Okey, bagus. Terbaik. Tepat pukul 4:07 cikgu akan selesaikan Okey, bagus. Terbaik. Hantar kat cikgu. Okey, bagus. 1 minit lagi. Cikgu, Ya. nak tanya kalau pecahan, dia punya pembawah tu kalau nak pindahkan ke sebelah masih lagi bahagi Kalau nak selaraskan, nak bagi sama ke? Bukan ya, kalau macam dekat soalan A tadi, yang Y per 3 sama dengan kosong, lepas tu 3 dia tu nak pindahkan ke kanan. Dia akan jadi bahagi jadi darab Maksudnya? Y per 3 sama dengan kosong kan? Y per 3 sama dengan kosong. Lepas tu 3 tu nak pindahkan ke sana. 3 tu kan, 3 ni kan dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Yang ni. Yang ni ke? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Silap. 0, 3. Sorry. Okey, bagus. Bagus. Okey. Terima kasih ingatkan cikgu Okey. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Sama-sama. Okey, jadi kita akan pergi kepada penyelesaian B dan C. Okey semua, cikgu nak selesaikan dekat depan soalan B dan C, boleh ke? Boleh. Tak dengar suara masing-masing, boleh ke? Boleh. Okey. Cara dia, kalau kamu pening lah nak main dengan persamaan pecahan ni, kamu ubah dia punya pecahan tu. Contoh, X tambah Y, X per 2, Y per 3 sama dengan 1. Pening cikgu, ada pecahan macam ni, tak nak tak suka Tak suka, kamu buanglah pecahan dia, macam nak buang. Okey, darab silang. Ni darab 3, ni darab 3, ni darab 2, ni darab 2. Jadi dekat sini kamu dapat 3X tambah 2Y per 6 sama dengan 1. Bila dah per 6, kamu boleh gabungkan dia, jadi akan jadi per 6. 6 ni darab pindah bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi bila kamu dah selesaikan sampai sini, ikutlah, kamu boleh pakai macam ni terus. Tak nak ada pecahan. Dah cikgu dah buangkan dah dia punya pecahan. Jadi jawapan tu, kaedah tu pelbagai, tapi jawapan dia tetap sama. Jadi kita pergi kepada soalan B, N negatif 2, 12. Ini X kita, ini Y kita.
Ini X untuk N. X untuk N. Lepas tu daripada X untuk N, kita dapat X sama dengan negatif 2. Cek. 3X tambah 2Y sama dengan 6. X kita negatif 2. 3 darab negatif 2 tambah 2Y sama dengan 6. 3 darab negatif 2 berapa? Kita akan dapat negatif 6 tambah 2Y sama dengan 6. Negatif 6 pindah ke sebelah 6 positif 6. Jadi dekat sini kita akan dapat 6 tambah 6 kita dapat 12. 12 bahagi dengan 2 Y sama dengan 6. Jadi kita cek. Jawapan bila Y kita sama dengan 6, Y dekat sini 12. Maksudnya apa? Maksudnya N tidak terletak pada garis lurus. Jelas ke semua untuk soalan B? Boleh faham ke? Boleh. Nak dengar suara sikit. Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan C. Itu cara dia kalau kamu tak nak pening dengan pecahan. Kalau kamu okey je dengan pecahan, kamu boleh je proceed kepada pecahan. X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kita nak cek P, ni X kita, ni Y kita. Jadi X sama dengan 4. Masukkan 4 per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kecilkan dapat 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 2. Selesaikan Y sama dengan 1 tolak 2 negatif 1. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi dekat sini kita dapat Y sama dengan negatif 3. Jadi kita cek. Bila kita dapat Y sama dengan negatif 3 kat sini, sama tak Y dia dekat koordinat? Sama. Jadi bila dia sama, maksudnya P terletak pada garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Ada nak tanya cikgu ke setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada Okey, jadi sekarang cikgu dengan kamu ada lebih kurang 34 minit je. Lepas ni kita tak jumpa, kita jauh. Kita sebab kamu duduk asrama, cikgu ajar online. Jadi berbaki 34 minit ni kita akan gunakan maklumat-maklumat yang kita dah belajar untuk selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan garis lurus dan koordinat. Boleh ke semua? Cikgu nak tunjuk contoh, boleh ke? Boleh. Okey, cikgu akan selesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat dan garis lurus. Okey, contohnya kita pergi kepada contoh 7. Kita pergi kepada contoh 7. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan ajar kamu. Cikgu ajar kamu. Okey. Jadi daripada sini mana koordinat dia? Ini koordinat dia. Ini adalah koordinat kita. Okey. Jadi ini adalah koordinat kita. Ini adalah garis lurus kita. Tengok apa yang dia nak. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Ini persamaan. Ini adalah maklumat tentang persamaan. Diberi bahawa kosong ialah asalan. Ini adalah center dia. Titik tengah. Dengar suara cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita akan proceed kepada ini. H. H ni dekat mana? H ni dekat sini. H ni apa? Apa koordinat untuk H? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa koordinat untuk H? X dia. Apa? Apa? Tengok kan. Okey. X dia adalah H. Y dia apa Y dia? Kosong. Ya, Y dia kosong. Kalau K, cikgu nak tanya kamu. X dia apa X dia? Kosong. Kosong. K dia. Y dia adalah K. Sampai situ dulu. Jelas ke? Jelas. Okey. Ini kita punya persamaan. Macam tadi kita dah belajar tadi. Dan ini adalah kita punya koordinat. H kita, K kita, Q kita punya koordinat. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, janganlah pening.
Sebab apa? Sebab kita dah ada garis lurus kita. Contoh, dekat sini A, kita nak nilai H. Nilai H. Bila kita nak nilai H, kita tengok kita punya garis lurus. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Mana H? Okey, ini adalah H kita. Keluarkan koordinat kita. H kita X, Y kita kosong. Jadi, bila Y kita kosong, kita ada maklumat dekat Y. Jadi, Y kita sekarang sama dengan kosong. Masukkan 3X tambah 5, Y kita kosong. Masukkan kosong sama dengan 15. 5 darab kosong dapat kosong. Tinggallah 3X sama dengan 15. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi, X sama dengan 5. Jelas ke semua? Jadi bila ini koordinat. Ini koordinat. Jadi ini X kita. X kita tentang H. Jadi H kita adalah sama dengan 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tak susah, tak susah. Okey, nilai B. Nilai K. Dia nak kita cari nilai K. Berapa nilai K? Nilai K jatuh dekat sini. X dia kosong, Y dia K. Dia bagi maklumat tentang X. Jadi, mana garis lurus kita? 3X tambah 5Y sama dengan 15. Garis lurus kita, dia bagi X. Jadi, sekarang X kita sama dengan kosong. Jadi, kita masukkan 3 darab dengan kosong tambah 5Y sama dengan 15. 3 darab kosong dapat kosong. Sekarang 5Y sama dengan 15. Pindahkan darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini Y kita 3. Jadi Y kita tu apa? Ni Y kita jatuh pada K. Jadi K kita sama dengan 3. Itu je. Jelas ke semua? Boleh faham ke A dan B? Boleh. Okey. Nilai C. Soalan C. Dia suruh kita cari nilai Q. Dia suruh kita cari berapakah nilai Q. Okey, boleh. Kita tengok Q dekat mana? Q dekat titik P. Ini adalah X kita. X kita 2. Y kita Q. Dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat X sama dengan 2. Apa garis lurus kita? 3X tambah 5Y sama dengan 15. X kita 2. Jadi masukkanlah X sama dengan 2. Bila kita masukkan X sama dengan 2, dapatlah nilai Y. Y tu Q. Okey, cikgu tunjuk. X kita 2. Gantikan 3 darab 2 tambah 5Y sama dengan 15. 3 darab 2 dapat 6 tambah 5Y sama dengan 15. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 15 tolak dengan 6, kita dapat 9. 5Y. 5 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 9/5. Y dia apa? Y dia bercakap tentang Q. Jadi Q dekat sini 9/5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ada soalan tak nak tanya cikgu kat sini? Ada. Tak ada. Okey. Masa kamu dengan cikgu tak lama dah. Masa kamu dengan cikgu lebih kurang 25 minit sahaja. Jadi manfaatkan masa ni untuk buat latihan sama-sama dengan cikgu. Masuk cikgu buat latihan, bila kamu buat, kamu boleh nampak yang kamu buat ni mana betul, mana salah. Jadi berdasarkan apa yang cikgu terang dekat nombor 3 tadi, cuba selesaikan soalan nombor 4. Ni soalan nombor 4 dekat bawah ni cikgu zoomkan dia. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 4. Cari nilai H, cari nilai K, cari nilai N. Cikgu bagi masa 5 minit. Boleh ke semua cuba selesaikan? Boleh. Okey, baik. Cuba. Tengok contoh cikgu bagi kat situ. Okey, bagus. Pandai. Senang je kalau kita cuba untuk faham, dia senang. Kalau kita sampai bila-bila kita cakap susah, tetap akan susah. Jadi step pertama nak pandai buat apa-apa, cakap benda tu senang dulu. Okey, cuba selesaikan.
Ada soalan tanya terus. Cikgu sedia membantu. InsyaAllah. Hati-hati agak-agak dapat buat tak tu? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi masa ni. Okey, dah ada yang dah siap dah. Bagus. Nampak boleh faham dah kat situ. Dah siap. Bagus. Okey, bagus. Okey. Betul. Bagus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Betul ke ni cikgu? Takut tersalah kira. Tak apa, tak apa. Cikgu akan tunjukkan. Jangan risau.
Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Dapat buat tak tu masing-masing? Nak dengar suara sikit, dapat buat tak? Dapat. Okey. Dapat juga. Okey, jadi kita akan teruskan kepada sesi penjelasan untuk soalan nombor 4. Okey, kita cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan. Okey, yang pertama sekali, boleh tengok kat depan. Masing-masing boleh nampak ke soalan ni dekat depan? Boleh. Okey, kita pergi dekat nilai H. Nilai H A iaitu kita nak cari nilai H. Nilai H kita, kamu tengok. Nilai H jatuh dekat garis lurus warna merah ke warna biru? Biru. Warna biru. Ada cakap warna biru. Warna merah kena tak nilai H? Kena. Kena. Kamu kena tau. Jadi nilai H, kamu boleh guna garis lurus warna merah dengan garis lurus warna biru. Sebab apa dua-dua boleh? Sebab warna H tu, koordinat H tu dia jatuh dekat dua-dua garis lurus. Okey, tengok ni. 0H. Kita pergi kepada koordinat 0, H. Okey, maksudnya apa? X kita 0, Y kita H. Okey, kita proceed kepada kita punya yang warna biru dulu. 2X tambah 3Y sama dengan 6. X kita sama dengan 0. Cikgu gantikan 2 darab 0 tambah 3Y sama dengan 6. 2 darab 0, 0. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 6 bahagi 3, Y sama dengan 2. Y tu dekat mana? Y tu dekat H. Jadi dekat sini kita dapat H sama dengan 2. Ini jawapan. Kalau cikgu guna dekat garis lurus warna biru. Tapi disebabkan koordinat H juga jatuh pada garis lurus yang warna merah. Jadi dekat sini kita boleh guna juga. Y sama dengan X tambah 2. Koordinat kita X sama dengan 0. Jadi bila X sama dengan 0, 0 tambah 2, kita boleh potong, kita dapat Y. Y dia apa? Y dia adalah H. Jadi H sama dengan 2. Jadi jawapan dia sama. Sebab apa kita boleh pakai dekat dua-dua garis lurus? Sebab koordinat ni dia kena pada dua-dua garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham untuk nilai H? Boleh. Okey, B. Cikgu nak cari nilai K. Cikgu nak cari nilai K. Nilai K tu dia kena dekat garis lurus mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Merah ke biru? Merah. Lepas kita dah nampak dia jatuh dekat merah, kita bagi tahu koordinat. X dia apa? X dia K. Y dia apa? Y dia 0. Jadi K, 0. X dia K. Y dia 0. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena masukkan nilai Y sama dengan 0. Mana koordinat kita? Koordinat kita adalah Y tambah 2. Y sama dengan X tambah 2. Y 0. Masukkan 0. 0 sama dengan X tambah 2. Positif 2 pindah ke sebelah dia jadi negatif 2. X sama dengan negatif 2. X tu apa? X tu adalah K. Jadi K sama dengan negatif 2. Ini jawapan K. Jelas ke untuk nilai K? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula dekat nilai N. Nilai N. Nilai N jatuh dekat mana? Nilai N dekat 0. Silap. Nilai N dekat N, 0. N, 0. Jadi, dekat sini dia jatuh pada garis lurus warna biru. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Apa yang kita nak masukkan? X sama dengan Y. X dia N, Y dia 0. Jadi, yang mana nilai ni bagi? Y dia 0.
Jadi kita ganti koin Y sama dengan 0. Jadi 2X tambah 3 darab 0 sama dengan 6. 3 darab 0, 0. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 6 bahagi 2, X sama dengan 3. Ini jawapan untuk X. Tapi X ni dia jatuh dekat N. Jadi N sama dengan 3. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Dia ulang-ulang dekat situ je. Dia tak ubah apa-apa pun. Sebab tu cikgu bagi tahu bila kita dah faham konsep garis lurus ni, kita boleh selesaikan dah. Dia bagi je apa soalan pun, kita dah boleh nampak dah. Okey. Jadi itulah siapa-siapa yang salah, cikgu bagi masa sikit. Ambil gambar, salin. Salin. Ada soalan ke nak tanya dekat sini? Ada soalan nak tanya kat sini? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Senang je, senang je. Okey, habis dekat sini. Cikgu dengan kamu ada masa lebih kurang 14 minit. Lepas ni cikgu nak ajar benda yang terakhir. Lepas tu habis dah. Habis dah. Ni senang je. Ni cikgu dah ajar ni. Cara nak buat garis lurus. Cara nak buat garis lurus jangan cakap cikgu tak ajar pula. Last benda, sebenarnya 3 je, cikgu tak tahu pula kalau sempat ke tak. Last perkara bila cikgu nak ajar pada garis lurus apabila dia selari dan dia tidak selari. Apa tu maksud selari? Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Selari tu apa? Kamu rasa selari tu maksudnya apa? Sama keturunan. Okey, pandai. Garis lurus selari. Selari apabila dia mempunyai kecurunan yang sama. Kecurunan yang sama. Apa maksud selari ni? Selari ni maksudnya kalau kita punya garis lurus yang warna hitam, lepas tu kita ada garis lurus yang warna biru, maksudnya dekat sini jarak dia sama. Jarak ni sama. Cikgu tunjuk betul-betul. Selari untuk warna hitam, cikgu buat macam ni. Dan selari untuk warna biru, cikgu buat macam ni. Jadi, cetak selari je. Okey. Oh, sorry. Kejap semua. Cikgu nak bagi kamu nampak. Untuk warna hitam, untuk warna hitam, dia macam ni. Untuk warna biru, dia macam ni. Okey. Jadi inilah apabila dia selari dan tak selari. Inilah apabila dia selari. Kita tak nampak dia bengkok-bengkok pun. Kalau tak selari ni macam mana? Tak selari dia macam ni. Yang ni dikira sebagai tidak selari. Ini adalah contoh apabila dia tidak selari. Ini adalah contoh apabila dia dalam keadaan selari. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Jadi garis lurus selari ni bila? Garis lurus selari apabila dia mempunyai kecurunan yang sama. Kecurunan yang sama tu macam mana? Kecurunan ni cikgu dah ajar dah cara kita nak tukarkan dia. Contoh kita nak cek dia selari ke tak. Adakah dua garis lurus ni selari ataupun tidak? Selari ke tidak? Soalan tanya soalan tanya bahasa pasar. Okey. Garis lurus pertama, bila dia cakap tentang selari, kamu cek dia punya nilai kecurunan. A dia 3Y sama dengan negatif 6X tambah 3. Ni garis lurus yang pertama. Kita cari dia punya kecurunan. Pindahkan 3Y sama dengan negatif X tambah 3. Darab jadi bahagi. Jadi asingkan negatif 6 per 3 X tambah 3 per 3. Dekat sini kita dapat 3 bahagi dengan negatif 6 bahagi dengan 3. Kita dapat negatif 2X tambah 1. Maksudnya apa? Maksudnya kecurunan kita dekat sini M sama dengan negatif 2. Kita nak cek pula dengan apa? Kita nak cek dengan ni. Y tambah 2X sama dengan 14. Y 2X ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 2X.
14 ni tambah 14. Jadi kita cek dia selari ke tak? Kecerunan dia M sama dengan negatif 2. Jadi kita comparekan ini persamaan pertama. Ni persamaan kedua. Garis lurus dia sama. Maksudnya dia dalam keadaan selari. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi yang bezakan dia apa? Yang bezakan dia adalah pada nilai pintasan. Pada nilai pintasan. Pintasan jangan sama. Kalau pintasan tu sama, maksudnya garis lurus tu bertindih. Jadi kalau dia cakap garis lurus tu dalam keadaan macam ni. Garis lurus tu dalam keadaan macam ni. Okey. Satu tu dia jatuh dekat 14 pintasan dia. Satu tu dia jatuh dekat 1. Jadi garis lurus dia negatif, maksudnya ke bawah. Okey, ni garis lurus pertama. Ni garis lurus yang pertama. Ini garis lurus yang kedua. Dia bagi selari. Dia beza dia adalah pada nilai C dia. Tapi kecerunan dia sama. Beza C tak boleh sama. Kalau C itu sama, maksudnya dua-dua jatuh pada 1. Dua-dua jatuh pada 14. Jelas ke penerangan tu? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat satu latihan. Nak tengok dia selari ke tak selari. Daripada contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan soalan B. Nak cek, bagi tahu cikgu garis lurus ni selari ke tidak. Boleh cuba selesaikan. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawab? Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Dah dapat jawab dah. Boleh buat dan hantar kat cikgu. Ada soalan terus tanya cikgu. Okey, bagus. 2 minit lagi, cikgu tunggu. Okey, dah siap kan? Senang kan? Tak susah pun.
Okay, bagus. Buat. Kita dah nak habis dah masa. Okay. Tepat pukul 4.41 cikgu akan terangkan. Kita dah nak habis dah masa semua. Okey, bagus. Kejap kita tengok azan habis. Tapi tak sempat. InsyaAllah betul. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Semua dengar ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Semua dengar ke? Dengar. Okey, kita nak check sekarang ni dia selari ataupun tidak. Kita nak check dia selari ataupun tidak. Okey, maksudnya nak check selari kita kena cari dia punya kecerunan. Kecerunan untuk yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 3. Pindahkan. 3y ini positif, dia jadi negatif 2x tambah 3. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 2x tambah 3 per dengan 3. Jadi y kita akan dapat negatif 2 per 3x tambah 3 per 3. Y sama dengan negatif 2 per 3x tambah dengan 1. Jadi dekat sini kita dapat M dia sama dengan negatif 2 per 3. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang kedua, tengok kepada persamaan yang cikgu kotakkan warna biru. 2x tambah 6y sama dengan 12. 2 di positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Cumanya cikgu pindahkan sebelah kuas. Sebelah persamaan tu kan. Okey. Jadi dekat sini kita dapat macam ni. Jadi 6 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita pecahkan. Negatif 2 per 6 x tambah 12 per 6. Y sama dengan negatif 1 per 3 x tambah 2. Jadi M kita dekat sini adalah negatif 1 per 3. 1 M dia 2 per 3. Satu lagi M dia negatif 1 per 3. Cikgu nak tanya kamu semua, kecerunan dia sama ke? Tak. Jadi kalau kecerunan dia tak sama, dia selari ke tak? Tak. Iya, pandai. Dia dalam keadaan tidak selari. Itu maksudnya kalau kita nak check dia selari ataupun tak. Habis. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Boleh buka kamera. Kita tengok sikit, kita jumpa sikit. Akasha, okey ke kelas kita untuk cuti sekolah ni? Okey ke? Ezra sekolah mana Ezra? SMK. SMK. Wow, ramai SMK. Bagus. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera, kita berselfie sikit. Zuhaira, jelas ke semua cikgu ajar ni? Boleh faham ke? Alhamdulillah. Adam Irfan, okey ke pengisiannya? Ada soalan yang ragu-ragu ke? Tak boleh. Tak ada. Okey, cikgu harap semua orang jelas lah. Cikgu harap semua orang boleh faham. Sebab kita bila habis cuti sekolah kali ni, kita terus UASA tau. Tak lama pun, mungkin selang 2-3 hari terus UASA. Kamu pun dah kena buat catch up soalan-soalan. Okey, jadi kita nak berselfie. Cikgu nak minta siapa-siapa tolong screenshot boleh? Cikgu punya laptop boleh screenshot lah. Akasha boleh screenshot kan ke Akasha? Alamak, Akasha tak ada. Boleh Akasha screenshot kan? Boleh ke? Okey, Akasha dia. Okey, semua orang buka kamera sikit. Kita tengok sikit, masing-masing boleh buka kamera. Okey, sekarang dah 4:44, kita berselfie sekejap. Okey, Akasha, standby Okey. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Dapat tak Akasha? Dapat. Dapat. Nanti lagi satu.
Kasah kira lagi satu. 1, 2, 3. Satu. Satu. Cepat. 1, 2, 3. Okey. Okey semua, sampai situ saja kelas kita. Cikgu minta maaf salah silap sepanjang pertemuan kita 6 hari ni. Okey, jadi selamat Baik, petang, Guru. selamat berehat. Jangan lupa study kan. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. cikgu. Bye. Okey, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Okey. cikgu. Baik, sama-sama.